أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Okey, insya-Allah kita sambung pengajian Al-Asmaul Husna. Dan hari ini kita akan belajar beberapa nama-nama Allah. Yang pertama ialah Al-Qahhar, Al-Qahir dan Al-Qahhar. Yang pertama Al-Qahir dan Al-Qahhar. Dia Al-Qahir dengan Al-Qahhar ni sebenarnya daripada satu nama Allah lah. Cuma daripada perkataan Al-Qahru yang makna menguasai. Tapi daripada perkataan Al-Qahru keluarlah perkataan Al-Qahir dan Al-Qahhar. Nanti kita akan jelaskan maksud setiap satu. Okey, pertama Al-Qahir. Al-Qahir disebut dua kali dalam Al-Quran. Disebut dua kali dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-An'am ayat 61. Surah Al-An'am ayat 61 dan juga surah Al-An'am juga ayat 180. Al-An'am 61, yang kedua 180. Cuba tengok ayat tu. Al-An'am 61. Okey, jumpa. Muka surat 135. Jumpa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru, adu al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Okey, cuba tengok maksud dia. Wahwa dan dialah Al-Qahiru. Dia terjemah apa? Yang menguasai. Al-Qahiru dia terjemah yang menguasai. Fauqa, atas. Ibadihi, hamba-hambanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang Allah nak bagi tahu dalam ayat ni? Dia Allah, dia sahaja yang menguasai, dan Al-Qahir juga boleh terjemah memaksa. Kehebatan Allah ialah Allah boleh paksa. Apa saja dia nak buat, dia boleh paksa hambanya. Dan bila dia paksa, hambanya tak boleh menolak ataupun mengelak. Kemudian fauqa, Allah guna perkataan fauqa. Fauqa apa mana? Atas. Kenapa Allah guna perkataan atas? Allah menguasai atas ibadi hambanya. Tadabburnya ialah Allah nak bagi tahu bila seseorang itu menguasai dari atas, maka dia mesti menang. Faham? Kalau orang tu mengatasi daripada arah atas, dia mesti menang. Sebab orang yang duduk kat bawah ni biasanya tak boleh buat apa-apa sebab dia di bawah. Dan di sini juga bermaksud Al-Qahir apa dia? Yang menguasai dan yang mengatasi, dan tidak ada siapa yang boleh mengatasinya. Kemudian Allah kata apa? Ayat sambungan, wa yursilu alaikum, dan dia mengutuskan ke atas kamu hafazah. Hafazah ni siapa? Para malaikat. Allah mengutus para malaikat, dan malaikat pun tak boleh nak bangkang, dan kita pun tak boleh nak mengelak. Apa tugas malaikat ni? Menjaga. Hafazah tu menjaga. Satu, menjaga kita. Yang kedua, mencatat setiap amalan. Mungkin tak malaikat membantah apa yang Allah perintah, dan bila malaikat tercatat apa saja yang kita buat, mungkin tak kita bantah, kita rasa mereka ada. Itu juga bermakna betul. Okey. Okey, suara dah clear. Okey, kita ulang sikit. Al-Qahir disebut berapa kali? 2 kali dalam Quran. Pertama, surah Al-An'am ayat 61, dan kedua surah Al-An'am juga ayat 180. Kan? Okey. Dan kita sekarang sedang bincang maksud ayat yang pertama, Al-An'am ayat 61. Apa maksudnya? Wa huwal qahiru, Allah mengatasi, menguasai, memaksa atas hamba-hambanya. Salah satu bentuk Allah menguasai apa? Allah mengutuskan para malaikat. Apa tugas para malaikat?
menjaga kita dan mencatat segala amalan. Dan kalau kita orang beriman, Allah, malaikat akan jaga kita. Contoh, bila kita terlintas nak buat maksiat, akan datang ilham, macam ilham ataupun bisikan, jangan buat, nanti Allah sedang melihat. Kadang-kadang ada benda bahaya kat depan, ada bisikan ilham, kita terlintas ada benda bahaya di hadapan. Itu bentuk malaikat menjaga kita. Yang kedua, malaikat mencatat kanan dan kiri. Okey, kemudian Allah mengutuskan ke atas kamu malaikat-malaikat sampai bila ni? Hatta iza jaa ahadakumul maut, sehingga datang kematian. Siapa yang akan mewafatkan kita? Rasuluna, rasul-rasul kami. Kata Allah, yang akan mewafatkan manusia ialah utusan-utusan kami, iaitu para malaikat. Wahum la yufarritun, dan mereka itu tidak la yufarritun. Apa dia? Apa maksud dia? On time. Dia tak mungkin malaikat tu, Allah kata cabut nyawa Ustaz Muin pukul 5 petang hari Rabu 9 Zulhijjah. Mereka akan tepat pukul 5 dia cabut nyawa. Itu makna la yufarritun. Kalau dia datang awal, okey, aku nak cabut awal lah, pukul 4.30, itu yufarritun. Ataupun dia datang lewat, dia datang 5.30, itu yufarritun. Okey, kita tengok ayat yang kedua, Al-An'am 180, yang ada perkataan Al-Qahir. Surah yang sama, ayat 180. Oh, tak ada. Kenapa tak ada? Dia saja tulis, Dia salah tulis. Sebenarnya ayat 18. Bukan salah saya, salah penulis buku ni. Dia tulis 180 ayat 18. Ayat 18. Allah kata apa? Wa huwal qahiru, muka surat 129. Wa huwal qahiru, dan dia menguasai, mengatasi. Fauqa, ada fauqa. Menunjukkan apa tadi fauqa? Yalah, atas tu menunjukkan apa? Maknanya dia tak akan kalah lah, sebab daripada atas. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha. Apa kaitan? Allah maha berkuasa, Allah mengatasi, kemudian di hujung ada dua sifat, maha bijak lagi maha mengetahui. Apa kaitannya? Dia manusia, kadang-kadang manusia mengalahkan orang lain tapi memudaratkan dia, ataupun dia tidak ada hikmah. Kenapa dia tidak ada hikmah? Kan kadang-kadang orang tu ada kuasa, dia pukul orang, dia belasah orang, mana dia mengatasi. Tapi manusia mengatasi orang lain bukan berdasarkan hikmah.
Kenapa bukan berdasarkan hikmah? Sebab dia tidak ada khabir, dia tidak ada ilmu. Tapi bila Tuhan mengatasi, Tuhan mengasui, mestilah berdasarkan hikmah. Makna, contohlah Allah nak binasakan kaum Fir'aun, bukan sembrono, mesti tepat pada waktunya dan ada kebaikan. Kenapa Allah mengatasi berdasarkan hikmah? Sebab Allah berilmu, khabirun. Okey, boleh ke? Okey, habis lah. Jadi Al-Qahir ada 2 ayat saja, Al-An'am 18 dan 61. Sekarang kita pergi pada Al-Qahhar. Al-Qahhar Qahar ni dia panggil, dalam bahasa Arab dia panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah menunjukkan banyak. Kalau Al-Qahir mengatasi, menguasai, Al-Qahar lagi banyak mengatasi. Boleh faham? Al-Qahir menguasai, mengatasi, memaksa. Al-Qahar lagi banyak Allah mengatasi, menguasai dan memaksa. Okey, perkataan sifat Allah ataupun nama Allah Al-Qahhar disebut dalam Al-Quran 6 kali. 6 kali. Al-Qahhar disebut 6 kali. Satu, pertama surah Ar-Ra'du ayat 16. Surah Ar-Ra'du ayat 16. Yang kedua Yusuf 39. Yusuf 39. Yang ketiga Ibrahim 48. Yang keempat surah Sad 65. Yang kelima surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 4. Ha? 65. Surah Sad ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 4. Surah Ghafir ayat 16. Surah Ghafir ayat 16. Semula surah Yusuf ayat berapa? 39. Surah Ar-Ra'du 16. Surah Ibrahim, surah Sad, surah Zumar, surah Ghafir. Kalau perasan, sebelum Al-Qahhar mesti ada perkataan yang sama, iaitu Al-Wahid. Al-Wahidu Al-Qahhar. Semua 6 ayat ni ada Al-Wahidu, barulah Al-Qahhar. Cuba buka satu contoh. Surah Ibrahim ayat 48. Ibrahim ayat 48.
Jumpa muka surat 261. Muka surat 261. Dah. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma, pada hari itu tubaddalul ardu, bumi ditukar, diganti. Tubaddal badal. Pada hari itu, iaitu hari kiamat nanti, bumi diganti ghairal ardi, yang lain daripada bumi yang kat dunia. Was samawatu, dan langit juga diganti lain daripada langit kat dunia. Sebab bila kiamat, bumi kat dunia hancur, langit pun hancur, maka diganti bumi dan langit yang lain. Wa barazu, dan ketika itu manusia menghadap. Barazu ni menghadap dengan jelas. Zaharu, tak ada satu pun tersembunyi pada masa itu. Kenapa? Sebab bumi masa tu semuanya jadi padan jarak, pada terkukur. Satu pokok pun tak ada, satu gunung pun tak ada, semua rata. Semua menzahirkan diri kepada siapa? Kepada Allah Al-Wahidi, yang Esa, Al-Qahar, yang dia terjemah apa tu Al-Qahar? Perkasa, menguasai, ya. Kalau perkasa ni ada sifat Allah, nama Allah yang lain yang makna dia perkasa, iaitu Al-Aziz. Jadi makna tepat apa dia? Al-Qahir dengan Al-Qahar makna dia asalnya sama, iaitu menguasai, mengatasi. Jadi kalau Al-Qahir menguasai, mengatasi, Al-Qahar lagi banyak Allah mengatasi dan menguasai. Jadi kalau perkasa tu kurang tepat lah. Dia kalau bahasa Arab, kalau qahar, pattern dia apa dah? Fa'alun qaharun. Contoh kalau alimun apa makna? Alimun, orang yang berilmu, alim. Tapi kalau kita nak buat maksud orang yang banyak ilmu, ambil pattern fa'alun. Jadi kalau alimun jadi allamun. Itu makna banyak. Alimun orang yang berilmu, kalau allamun orang yang banyak ilmu. Allamul ghuyub. Kalau qahirun berkuasa, mengatasi. Kalau qaharun qahirun berkuasa, mengatasi, menguasai. Kalau al-qahar banyak, mesti dia banyak. Okey. Kemudian Allah kata apa? Semua manusia pada hari kiamat nanti zahir di hadapan Allah, yang Al-Wahid, yang satu, dan Al-Qahar, yang sangat banyak menguasai, mengatasi, dan termasuk juga mana memaksa. Okey. Yang Al-Qahar ni ada berapa dalam Al-Quran? 6 kan? Semua Al-Qahar yang 6 ni sebelum dia ada Al-Wahidu Al-Qahar. Soalan dia, kenapa? Sebab Allah nak bezakan dengan manusia. Manusia kadang-kadang boleh mengalahkan orang lain, boleh mengatasi orang lain, betul? Tapi manusia tak mungkin dapat mengalah dan mengatasi orang lain berseorangan.
Sama ada dia perlukan orang lain, ataupun perlukan alat, kayu ke, besi ke, atau perlukan masa. Boleh faham? Kalau kita nak pukul orang kan, boleh tak kita, orang tu kuat, kita seorang, boleh tak kita nak pukul dia bila-bila masa? Tanpa perlukan masa, tanpa perlukan kawan, dan tanpa perlu alat. Boleh? Tak boleh. Paling-paling kurang kita perlukan masa kan. Kita pukul sekali, dia pukul sekali kan. Jadi Firaun sendiri pun, Firaun, dia nak kalahkan Musa, dia perlukan apa? Tukar sihir. Last sekali dia perlukan masa dia nak kejar Musa, semua bala tentera. Jadi Firaun bukan Al-Qahhar. Kenapa? Sebab dia bila nak mengalahkan orang, dia perlukan bantuan. Tapi kalau Allah nak mengalahkan, nak mengatasi, Al-Wahid Al-Qahhar. Betul? Allah nak runtuhkan langit 7 lapis dan nak buat yang baru. Apa yang Allah perlukan? Kun fayakun. Kan? Tak perlukan masa, tak perlukan bantuan, tak perlukan alat. Boleh faham? Okey. Habis kita pergi yang seterusnya. Apa makna Al-Qahru? Saya dah beritahu secara tak langsung tadi. Al-Qahru makna dia Al-Ghalabah. Ghalabah. Al-Qahru makna dia mengatasi, menguasai, dan mengambil dari atas. Al-Qahir maksud dia juga ialah mengambil dari atas. Okey, itu Al-Qahir. Al-Qahar. Al-Qahar tadi Al-Qahir. Sekarang makna Al-Qahar ialah menunjukkan banyak mengatasi, menguasai dan memaksa. Okey. Jadi apa ni kata Ibn Katsir rahimahullah, Al-Qahir, contoh dia nak terjemah ayat wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dia menguasai ke atas hamba-hambanya. Jadi kata Ibn Katsir, apa makna Al-Qahir di dalam ayat ni? Iaitu huwallazi khada'at lahu ar-riqab. Maksud dia ialah semua batang tengkuk, semua leher tunduk pada Allah, dan semua penguasa-penguasa yang zalim tunduk kepada Allah, dan semua wajah-wajah tunduk kepada Allah. Itu makna Al-Qahir. Semua orang, semua wajah, semua kuasa, semua pemimpin, semua tunduk kepada Allah. Kepada apa ni? Kepada kebesaran Allah, kepada ketinggian Allah, kepada kekuasaan Allah. Sebab itulah Al-Qahhar tak mungkin. Al-Qahhar tak mungkin melainkan hanya untuk apa? Al-Qahir ataupun Al-Qahhar tak mungkin melainkan ada seorang je, mesti ada satu je. Al-Qahir ataupun Al-Qahhar tak mungkin melainkan hanya satu. Kenapa? Kenapa mesti satu je? Kenapa? Cuba fikir.
Kenapa Al-Qahir ataupun Al-Qahra? Mesti ada satu je, dia tak boleh ada dua. Ha? Apa dah? Dia kalau ada dua, mana dia bukan Al-Qahar, dia tak boleh mengatasi. Sebab ada dua. Kalau dia mengatasi, mesti dia satu-satu je. Baru dia boleh mengatasi ke semua sekali. Boleh faham? Dan sebab itu Al-Qahar ataupun Al-Qahir ini tak boleh dipakai untuk manusia. Dia khas untuk Allah sahaja. Dan Al-Qahir ataupun Al-Qahar juga ada makna saya sebut tadi, memaksa. Sebab itu kata ulama, takdir Allah itu adalah dalam bentuk, takdir Allah adalah daripada sifat Al-Qahar. Takdir Allah adalah hasil daripada sifat Qahar Allah. Macam mana tu? Kita ambil dari sudut Qahar ataupun Qahir, makna dia memaksa. Maka takdir Allah itu sebenar adalah daripada sifat Al-Qahar Allah, iaitu Allah memaksa. Betul tak? Apa yang Allah takdir, kita tak boleh nak elak. Betul? Bila kita tak boleh nak elak, mana seolah Allah paksa lah. Kita tak boleh nak elak. Contoh, Allah bagi kita sakit. Siapa boleh elak? Tak boleh elak. Allah bagi apa saja musibah, tak ada siapa boleh elak. Itu juga mana Al-Qahar, iaitu Allah paksa untuk menetapkan orang ni macam ni, orang ni macam ni. Allah takdirkan orang tu miskin, dia boleh elak? Tak boleh. Orang takdir orang tu kaya, tapi sampai umur 60 stroke, dia boleh elak? Panggillah doktor pakar yang hebat, bayarlah juta-juta, makanlah ubat apa sekalipun, tak boleh. Kenapa? Sebab takdir Allah daripada sifat Al-Qahar. Dan bila ada takdir Allah ni, manusia terbagi pada dua. Bila ada takdir Allah pada seseorang, manusia terbagi pada dua. Satu, yang pertama ialah orang beriman, iaitu bila datang takdir Allah daripada sifat Qahar, dia pasrah, dia redha, dia sabar, dia redha. Allah bagi dia sakit, dia redha, dia sabar. Allah bagi dia miskin, dia sabar, dia redha. Golongan kedua, melawan. Lawan apa ni? Sifat Qahar. Allah takdirkan dia sakit, dia tak boleh terima, dia lawan. Dia rawat macam mana sekalipun, Allah tak sembuh, dia mengamuk. Ada kan? Allah bagi dia miskin, dia tak redha, dia melawan. Sebenarnya yang melawan tu adalah orang tak beriman. Dan sebenarnya dia lawan sifat apa? Al-Qahar. Mungkin tak dia boleh mengalahkan sifat Allah Al-Qahar? Tak mungkin. Sebab itulah kesan daripada dua jenis manusia ni. Bila Allah takdirkan manusia miskin ke sakit ke, kalau dia orang beriman, dia apa sikap dia? Mula-mula sabar, dan tahap yang paling tinggi redha. Ada orang sabar tapi tak redha, kan? Apa kesan dia akan dapat ni? Kalau Allah takdirkan dia sakit ke, dia miskin, dia sabar, dia redha, apa dia akan dapat? Ketenangan. Semakin tenang, semakin Allah takdir, semakin dia redha, semakin dia tenang. Jangan melawan takdir. Tapi yang melawan pula, apa dia dapat? Allah bagi sakit, dia lawan, dia tak redha, dia mengamuk. Allah bagi dia miskin, lagi dia marah. Apa dia dapat?
Bukan tak dapat apa-apa, menambahkan lagi musibah. Jiwa dia tak tenang, hati dia lagi dengan dia melawan tu, sakit dia lagi sakit. Sebab apa? Sebab dia melawan sifat Al-Qahar. Boleh faham? Tak. Usaha untuk merawat dengan melawan takdir, dua benda yang berbeza. Kalau dia usaha berubat, dia usaha kan, lepas tu Allah tak bagi sembuh juga. Masa lepas dia usaha Allah tak bagi sembuh, dia melawan. Itu tak betul. Tapi kalau dia usaha untuk merawat, Allah tak bagi sembuh, dia tetap redha. 5 tahun 5 tahun lah, 10 tahun 10 tahun lah. Okey. Sebab orang nak melawan takdir ni, sebenarnya dia nak apa? Dia nak ubah apa yang Allah. Boleh tak? Kalau orang tu dah mati kan, boleh tak dia nak hidupkan kembali? Kalau berlaku kekurangan, harta dia terbakar, dengan dia marah ni, boleh tak harta tu dikembali? Sia-sia. Yang dah lepas tak dapat, dan hati dia lagi sakit. Boleh faham? Jadi saya ulang sekali lagi, antara sifat Al-Qahar Allah yang berlaku pada kita setiap hari ialah takdir. Takdir. Okey. Tajuk seterusnya kesan beriman dengan nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahar. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahar. Pertama, Al-Qahir dan Al-Qahar. Al-Qahir dan Al-Qahar tidak mungkin melainkan untuk satu sahaja. Tidak mungkin melainkan untuk satu sahaja, iaitu Allah. Dan tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada yang setara dengannya. Maka wajib beribadat hanya kepada Allah yang Esa. Wajib beribadat hanya kepada Allah yang Esa. Boleh faham? Manakala Allah Al-Qahar itu satu, dia saja yang boleh mengatasi, dia saja yang boleh menguasai, dia saja yang boleh memaksa. Maka kenapa kita nak beribadat kerana orang? Orang tu boleh tak menguasai? Orang tu boleh tak mengalahkan? Betul tak? Ramai tak orang kadang-kadang dia solat kerana Allah, tapi ada juga kerana orang, supaya orang kata, kan? Bila ada orang dia rajin, bila tak ada orang dia malas. Seolah dia solat untuk, soalan dia, kenapa kamu solat untuk orang? Adakah orang tu ada sifat Al-Qahar? Tak ada. Kalau tak ada, jangan buang masa beribadat kerana orang. Boleh faham? Bulan Ramadan datang masjid, habis bulan Ramadan kerana apa? Kamu beribadat kerana apa? Kerana orang tak ada sifat Al-Qahar.
Dia tak boleh mengalahkan, tak boleh mengatasi. Yang boleh mengalah dan mengatasi hanya Allah. Maka beribadatlah 100% kerana Allah. Satu. Yang kedua, wajib bergantung dan berserah hanya kepada Allah sahaja. Wajib bergantung dan berserah. Serah itu mana tawakal lah. Hanya kepada Allah sahaja. Kerana selain daripada Allah tidak ada kuasa dan tidak boleh mengatasi. Boleh faham? Banyak tak berlaku dalam masyarakat kita. Dia solat, dia sembah Allah. Dia pergi haji, sembah Allah. Pergi umrah, sembah Allah. Puasa, sembah Allah. Tapi bila bergantung, dia bergantung pada orang. Banyak kan? Bergantung pada suami, bergantung pada anak, bergantung pada kadang-kadang bergantung pada tangkal. Ada kan? Tangkal. Tangkal ada sifat qahar ke? Tak ada. Kadang-kadang bergantung pada bomoh, kadang-kadang bergantung pada obat. Saya ni kalau anak tak bagi duit ni, saya nak makan apa? Adakah macam tu? Cuba cakap pada anak, nak, awak nak bagi duit ke, tak nak bagi ke, mak tak ada masalah. Sebab anak bukan Al-Qahar. Okey, cakap macam tu. Anak pun kata, okey, lepas ni saya tak nak bagi dah. Okey ke? Tak, dia nak bagi itu kewajipan dia buat baik. Tapi kita jangan bergantung pada dia. Kalau bergantung pada dia, rusak akidah. Mak kalau apa dia? Jangan mengharap. Kan? Sebab itulah contoh yang biasa kita dengar dan saya pun selalu sebutkan. Hajar di tengah padang pasir kan. Kenapa dia boleh hidup kat situ? Dalam keadaan tak ada apa pun, suami tak ada, pokok tak ada, sungai tak ada, kedai tak ada, duit tak ada, makanan tak ada, orang pun tak ada. Kenapa dia boleh hidup? Dia serah dan tawakal hanya kepada Al-Qahar. Kalau dia serah, kalau Ibrahim, suami dia ada bersama di situ, Ibrahim boleh buat apa-apa? Tak boleh. Ibrahim tidak ada sifat Al-Qahar. Boleh faham? Jadi perempuan bila tak ada suami jangan takut. Jangan risau, jangan sedih. Sebab kadang-kadang dengan ada suami menyebabkan kita lagi sedih. Betul? Okey. Suami aku balik lagi, ya Allah, kenapa balik awal lah? Okey, yang ketiga. Kesan beriman dengan sifat Al-Qahir dan Al-Qahar ialah manusia akan semakin membesar mengagungkan Allah. Manusia semakin membesar dan mengagungkan Allah dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Okey. Bolehkah? Sekarang banyak tak kita takut selain pada Allah? Banyak kan? Apa dia? Apa antara yang kita takut? Kuat sikit. Takut perompak, takut miskin, kan? Takut sakit,
kalau kita buat bisnes takut rugi, takut tak dapat untung, banyak benda kita takut. Lepas tu kalau musafir takut tak sampai, takut kereta rosak. Kalau malam takut hantu, gelap. Ada orang pergi umrah 10 kali, tapi bila nak bangun malam nak pergi tandas takut, kejut cucu kan. Ada. Jadi kenapa solat dah 60 tahun tapi masih ada rasa takut selain pada Allah? Jadi macam Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam bila tengok Firaun dengan ratus ribu tenteranya kemudian kat depan laut, pengikut Nabi Musa dah takut. Tapi Nabi Musa kata apa? Nabi Musa dah takut tak? Takut, tak takut. Kepada tentera Firaun pun tak takut, kepada air laut pun tak takut. Sebab apa? Sebab dia hanya berserah kepada Allah dan dia rasa Tuhan tu sangat aqhar. Allah sangat hebat. Allah boleh buat apa saja. Nak matikan semua tentera Firaun, nak jadikan laut tu terbelah, Allah Maha berkuasa. Okey, yang ketiga, yang keempat. Orang beriman akan semakin yakin bahawa Allah tu maha tinggi. Bahawa Allah tu maha tinggi. Sama ada tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, dan tinggi penguasaannya. Orang beriman semakin yakin bahawa Allah maha tinggi. Tinggi dari segi zatnya. Zat Allah berada di tempat yang tinggi. Sebab Allah kata Al-Qahiru fawqa ibadi. Allah mengatasi atas hamba-hambanya. Mana Allah berada di tempat yang tinggi, dan kedudukan Allah pun maha tinggi. Okey, yang kelima. Nama Al-Qahhar adalah khusus untuk Allah sahaja. Nama Al-Qahhar khusus untuk Allah sahaja dan tidak boleh dinamakan kepada makhluk, dan tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Kerana apabila makhluk memiliki sifat, al-qahru, kerana apabila makhluk ataupun manusia memiliki sifat al-qahru, maka dia akan zalim. Faham? Contoh Al-Qahhar, apa makna tadi? Mengatasi, menguasai, memaksa kan? Okey, kalau manusia ambil sifat ni, dia mengatasi orang, dia menguasai orang, dia memaksa orang, mesti dia buat zalim. Maka sifat ni tak boleh ada pada manusia. Dan sebab tu Allah larang manusia jangan ada sifat al-qahru. Bila tu Allah larang? Fa'ammal yatima fala
taqhar. Taqhar tu daripada perkataan al-qahru. Adapun anak yatim jangan kamu menguasai, jangan kamu herdik, jangan kamu memaksa dia. Sebab apa? Bila kamu mengatasi anak yatim, kamu akan buat zalim pada dia. Bila kamu memaksa anak yatim, kamu akan berlaku zalim. Boleh faham? Kecuali kita paksa anak kita untuk taat pada perintah Allah, tak apa. Yang tak boleh kita paksa anak kita ikut kehendak kita. Okey ke? Kadang-kadang mak bapak paksa anak dia, kamu mengaji kena ambil bidang perubatan. Mak bapak paksa. Kenapa? Sebab gaji mahal. Kalau jadi ustaz tak boleh bagi ke mak, dia paksa. Anak wajib taat tak? Tak wajib. Kalau anak kata, minta maaf mak, saya tak boleh, itu bukan anak derhaka, tapi mak yang derhaka. Mak bapak dalam urusan tu, mak bapak tak boleh nak paksa. Mak bapak hanya boleh paksa dalam bab apa? Dalam bab mentaati perintah Allah. Adapun bidang pengajian, itu bukan mentaati perintah Allah. Suami macam mana? Menuntut ilmu apa tu? Ilmu sihir ke ilmu apa? Ilmu agama lah. Suami tak izin. Kalau tak ada, tunggu betul-betul tak izin dulu. Okey. Dia kewajipan, antara kewajipan seorang suami ialah bagi ilmu pada isteri dan anak-anak, bagi ilmu agama, wajib. Kalau suami tak bagi ilmu agama pada anak dan isteri, suami berdosa. Okey? Tapi masalah suami tak ada ilmu, maka kewajipan yang kedua, suami wajib belajar agama. Dia pergi belajar, kemudian balik ajar. Pergi ikut kuliah maghrib, balik ajar isteri dan anak kat rumah. Sebenarnya isteri-isteri perempuan tak wajib keluar belajar. Yang wajib ajar mereka siapa? Suami ataupun bapa. Tapi sekarang banyak suami dan bapa tak bertanggungjawab. Suami banyak malas. Siapa suruh kahwin dengan suami pemalas? Sebab cinta kan. Apa dia? Sebelum kahwin rajin. Suami malas. Ya ke? Tanyalah suami, kenapa malas? Tapi yang masuk neraka ramai perempuan. Yang masuk ramai neraka perempuan. Kenapa pula? Lawan suami. Lawan suami. Bila dah belajar banyak, ilmu banyak, lawan suami pula. Abah bukan tahu apa pun. Action. Okey, bila kewajipan suami ataupun bapa ajak anak dan isteri. Kalau dia tak ada ilmu, dia kena belajar. Kalau dia tak ada masa nak belajar, dia kena izinkan isteri dan anak pergi belajar agama. Ataupun dia cari guru agama, pergi mengajar di rumah, ajak anak dan isteri. Itu kewajipan suami. Kalau dia tak izinkan juga, dia berdosa. Dia berdosa. Dia tak kata tak boleh. Tapi dia kata okey tu okey lah. Okey lah. Kalau dia tak benarkan, beritahu. Kalau abang tak benarkan saya, abang pergi belajar. Lepas tu balik ajar saya. Okey, yang ke berapa? Yang ke-6.
manusia akan semakin merasai kelemahannya. Manusia akan semakin merasai kelemahan dan kehinaannya di hadapan sifat Allah Al-Qahhar. Manusia akan semakin merasai kelemahan dan kehinaannya di hadapan sifat Al-Qahhar, sifat Allah Al-Qahhar. Dan kesannya manusia akan sentiasa merendah diri. Dan kesannya manusia akan sentiasa merendah diri dan tidak sombong kepada sesama manusia. Betul, kadang-kadang kita nak sihat, Allah bagi sakit. Kita nak kaya, Allah bagi miskin. Ada seorang staf kita di Perak, anak dia umur 4 tahun kena kanser. Sebelum ni kita pergi ceria je, tapi baru 2-3 bulan kanser dia tahap 4. Umur 4 tahun. 4 tahun lah, 4 tahun terbaring, tak mampu nak uruskan diri, kurus. Dia makan sama dengan orang lain tapi tak gemuk. Dia semakin kurus, semakin kurus. Makan banyak. Tak tahu, mana saya tahu. Kanser memang macam tu kan. Tengok kita apa bapa dia boleh buat kan. Kita tengok kesian, umur 4 tahun tiba-tiba Allah bagi musibah. Itu qahar. Sebab tu yang terakhir, orang yang beriman akan semakin tenang hatinya dan tenteram jiwanya bila dia yakin sifat Al-Qahhar Allah, sifat Al-Qahhar Allah adalah berdasarkan hikmah, dan ilmu Allah. Macam surah Al-An'am tadi ayat 18. Surah Al-An'am ayat 18. Allah kata apa? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal al-hakimu al-khabir. Surah Al-An'am tadi yang kita dah sebut tadi. Surah Al-An'am ayat 18. Allah kata apa? Wa huwal qahiru, dia yang menguasai, dia yang mengatasi atas hamba-hambanya. Tapi di hujung wa huwal hakimu al-khabir, dia maha bijak lagi maha mengetahui. Apa kaitan? Contoh, bila Allah bagi orang tu sakit, mesti berdasarkan hikmah. Allah maha bijak, dan kebijaksanaan Allah berdasarkan ilmu. Allah tahu orang ni sakit dia kena berapa lama. Kadang-kadang kita nak dia sembuh cepat, anak kita ke, isteri ke, suami ke,
Kita nak sembuh cepat, tapi Allah bagi sakit 5 tahun. Kenapa? Sebab Allah Maha bijak. Allah bukan buat sesuka hati, sembrono. Jadi akhirnya kita akan jadi tenang. Bila Allah tak bagi sembuh, walaupun dalam masa 10 tahun, jiwa kita tetap tenang. Kenapa? Mesti ada hikmah. Boleh faham? Macam Nabi Ayub sakit berapa lama? 18 tahun. 18 tahun. Tapi Nabi Ayub tenang je. Kenapa? Satu, Allah bagi sakit pada Nabi Ayub sebab Allah Al-Qahar. Allah paksa hamba dia, kamu sakit, kamu kena terima. Yang kedua, Nabi Ayub faham Allah bagi musibah pada dia berdasarkan kebijaksanaan Allah, bukan saja-saja nak bagi sakit. Sekarang banyak tak kita dapat faedah daripada kisah Nabi Ayub? Kan? Kalau Nabi Ayub Allah bagi sakit 3 bulan je, bukan benda yang hebat, betul? Dan kita pun tak akan jadikan dia sebagai panduan. Sebab biasa sangat 3 bulan. Okey. Allah suruh tak kita berusaha bila sakit? Allah suruh kita berusaha, tapi jadi usaha, bila Allah suruh kita usaha tu tak salah. Yang salah apa dia? Kita usaha tapi Allah tak bagi sembuh, kita tak reda. Itu yang salah. Kita usaha 10 kali, usaha tak sembuh, reda. Usaha tak sembuh, reda. Sampai 10 kali kita biasa je. Seolah Allah bagi sembuh dengan Allah tak bagi sembuh bagi kita sama. Itu hebat. Tapi jangan pula tak usah langsung. Kenapa? Kenapa tak pergi rawat, pergi cek doktor? Sebab saya reda. Tak boleh. Kena usaha. Ya. Okey, habis Habis nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahar. Jadi antara pengajaran besar daripada sifat Al-Qahir dan Al-Qahar ialah kita bersedia untuk menerima apa saja takdir Allah. Sebab takdir Allah tu daripada sifat, jangan lawan. Bila kita lawan takdir, bermakna kita nak lawan sifat Al-Qahar. Tak boleh lawan sifat Al-Qahar. Kenapa? Sebab Allah saja yang ada sifat Al-Qahar. Tak ada siapa yang boleh mengatasi Allah. Okey. Ada soalan ke? Allah akan beri dugaan musibah kepada seseorang itu sebab Allah tahu dia boleh menanggung musibah itu, betul tak? Maknanya dia kalau dia tahu orang itu boleh menanggung kesusahan itu. Soalannya apa? Ya, betul. La yukallifullahu nafsan, Allah tak akan bebankan melainkan apa yang orang tu mampu. Sebab tu bagi orang beriman, musibah tu bukan musibah. Bagi orang beriman, musibah tu adalah nikmat. Allah nak ampunkan dosa, Allah nak tinggikan darjah, Allah nak bagi pahala sabar yang tidak ada had. Sebab tu orang beriman, bila Allah bagi musibah, dia boleh senyum. Itu proses untuk Allah tinggikan darjah dia. Lepas tu bila kita tengok muka orang sakit kan, ada 2 jenis. Satu muka dia berkerut je, tak boleh terima. Satu lagi muka dia senyum. Kadang-kadang penyakit sama je, cara penerimaan. Okey, ada soalan lain? Semula? Tak, Al-Qahar Allah ni betul Allah menguasai, Allah memaksa, tetapi Allah bagi tak pilihan. Allah bagi.
Pertama, Allah bagi fitrah semula jadi dalam hati manusia. Dengan fitrah ni manusia boleh beza yang mana betul, yang mana salah, yang mana tak masuk akal. Ambil kayu buat berhala sembah, tak masuk akal, fitrah tak boleh terima. Yang kedua, Allah bagi pilihan melalui apa dah? Allah utuskan Rasul. Rasul terangkan ini jalan kebenaran, ini jalan sesat. Yang ketiga, Allah bagi pilihan melalui Al-Quran. Kamu baca Al-Quran, kamu tahu mana yang betul, mana yang salah. Lepas tu kamu buat pilihan. Setelah kamu tahu kebenaran tapi kamu pilih kesesatan, maka kamu akan tangguhlah akibatnya. Tak macam ni. Ayat dia, kalau Allah, kita kata Allah takdirkan, kurang tepat. Allah takdirkan apa yang manusia pilih setelah manusia diberi pilihan. Cuba tanya orang tak beriman. Dia ada pilihan tak untuk makan ataupun tak nak makan? Ada pilihan. Dia pilih apa? Makan. Kemudian makanan pula, dia ada pilihan tak nak pilih makanan apa? Ada. Maka dia pilih makanan yang terbaik. Dia ada pilihan tak nak beli rumah di mana? Ada pilihan. Dia pilih rumah yang terbaik. Maka dia dalam beragama pun Allah bagi pilihan. Kamu nak jadi orang Islam boleh, kamu nak jadi orang kafir pun boleh. Jadi Allah tak bersalah, Allah tidak zalim. Apa masalah kau? Ustaz, ada yang orang kafir sekarang Islam tu, adakah itu hidayah daripada Allah atau bukan? Hidayah mesti daripada Allah. Innallah yahdi man yasha. Allah yang memberi hidayah. Tak ada siapa boleh bagi hidayah kecuali Allah. Kadang-kadang dia pun tak cari, tiba-tiba hidayah tu datang. Tak ada tiba-tiba. Tak ada tiba-tiba. Saya nak tanya, pernah tak kita tak cari makanan, tiba-tiba ada makanan kat depan dah? Tak ada maksud dia tak kira dia tak tahu dan hidayah tu tak dia sikit-sikit dia tu dia tiba-tiba Islam datang. Tak ada. Tak ada tiba-tiba. Tak faham. Orang Kristian. Saya ada urusan dengan orang yang Kristian. Kawanlah ada urusan sikit kan. Dia tak ada semangat. Tapi dia bila kan semayang dia jadi kita semayang lah. Dia kata dia semayang. Dia kata gila. Dia bagi tempat kita untuk solat. Okey, sebenarnya banyak dalil-dalil daripada Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana nak berhujah dengan orang Yahudi, orang Kristian. Banyak dalil daripada Quran. Contohlah, dia kata Tuhan dia adalah Nabi Isa, kan? Maka kita, okey, kalau dia tak sebut, kita tanyalah, okey, Tuhan kamu siapa? Boleh tak saya nak kenal? Tanyalah. Dia kadang-kadang berdakwah ni bukan kita cakap, tapi dengan soalan. Dia tak beritahu kan Tuhan dia apa dia kan? Kita tanya, boleh tak saya tahu? Boleh tak perkenalkan Tuhan kamu pada saya? Kok Tuhan kita ni sama kok, kan? Buat tanya macam tu.
Takkan macam tu pun nak marah. Tapi sebab itu dia tempat kita juga. Kalau semayang, dia kasi tempat semayang kan. Dia tak macam halang kita lah kan. Kak bekerja dengan dia? Nak bukan kerja dengan dia, cuma dia nak tolong, nak datang dia dari susah, dia nak bantu sikit-sikit macam dia orang bantu. Tapi dia nak saya berjumpa dengan ketua dia. Kewajipan kita wajib menyampaikan. Nabi kata sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kita wajib berdakwah tapi mengikut kemampuan kita. Sehingga Nabi kata kalau tak mampu 2 ayat sampai je 1 ayat. Tapi sebab cara kita ni daripada dulu kita faham kita bukan pendakwah. Kita suri rumah, kita jemaah masjid, kita pelajar agama, bukan pendakwah. Maka bila nak berdakwah kita jadi kelu, kan? Jadi blur. Pada tanggungjawab semua orang yang berilmu wajib disampaikan. Kuat sikit tak? Tapi Nabi Muhammad bergaduh tak dengan orang musyrikin? Oh, Nabi bergaduh dengan orang musyrikin, kita bergaduh dengan anak kita bukan orang musyrik kan? Tak apalah. Dia kalau kita dah cerita sekali 2 kali dia tak dengar, cukup. Tugas kita dah selesai. Jangan cerita kali ketiga yang menyebabkan bergaduh. Cukup. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم